kejam dan ngeri. Negara telah menyaksikan beberapa tragedi berdarah, membabitkan kes bunuh dan tembak yang berlaku di seluruh negara. Petikan ini disalurkan melalui sosial media dan akhbar di laman cyber. Hampir setiap tahun, ada sahaja kejadian meragut nyawa yang dilaporkan menerusi akhbar-akhbar tempatan dan peristiwa ini masih segar dalam ingatan. Mendiang Nur Suzaili Mukhtar adalah graduan kelulusan kejuruteraan komputer dari United Kingdom. Mangsa dirogol, diliwat dan dipukul begitu kejam sehingga menyebabkan 44 kesan kecederaan di seluruh badan. Kejadian ini pernah menggemparkan seluruh negara pada tahun 2000. Mari sama-sama kita ikuti kisah ini sampai habis. Kejadian ini berlaku pada 7 hari bulan Oktober tahun 2000. Mangsa yang dikenali sebagai Nur Suzaili seorang graduan kelulusan kejuruteraan komputer. Setelah beliau menamatkan pengajian di United Kingdom, beliau balik ke tanah air bertujuan untuk mencari pekerjaan. Beliau mendapat peluang dan telah ditawarkan pekerjaan di Pantai Medical Center, Cawangan, Klang. Beliau dipanggil untuk datang bekerja pada hari berikutnya. Beliau pergi menaiki sebuah bas untuk melaporkan diri pada hari pertama beliau bekerja. Macam kebiasaan, keadaan pada pagi itu, ada beberapa orang menunggu bas untuk pergi ke tempat kerja. Ketika Nur Suzaili menaiki bas, sudah ada beberapa penumpang warga Bangladesh di dalam bas tersebut. Ketika berada dalam bas, keadaan macam biasa, tiada menunjukkan apa-apa kelainan. Setelah sampai ke destinasi di Bandar Klang, kesemua pekerja Bangladesh turun di tempat masing-masing. Kini Nur Suzaili seorang sahaja menjadi penumpang bas setelah kesemua yang lain turun di tempat masing-masing. Setelah menurunkan kesemua pekerja dan hanya Nur Suzaili sahaja dalam bas, ketika inilah keadaan mula bertukar. Driver bas telah membawa Nur Suzaili melencong daripada laluan yang ditetapkan dan sengaja tidak mengambil penumpang lain. Ketika Nur Suzaili menyedari ada sesuatu yang tak kena, beliau merasa ketakutan dan panik. Dalam keadaan ketakutan, beliau sempat menjerit untuk meminta pertolongan. Pada masa yang sama, beliau turut mengetuk cermin bas dan mencuba untuk keluar mengikut pintu kecemasan. Malang sekali, tindakan beliau gagal kerana driver terlebih dahulu telah merancang dan menguncikan semua pintu melalui suis automatik yang terdapat di panel depan pemandu. Malang terus menimpa Nur Suzaili walaupun beliau mengetuk cermin bas sambil melambai dan menjerit minta pertolongan. Lapisan cermin bas yang agak gelap menambahkan kesukaran bagi orang dari luar nampak keadaan di dalam bas tersebut. Seolah-olah kesemua ini telah dirancang daripada awal lagi. Pemandu telah melencong ke arah lain dan memberhentikan kenderaan tersebut. Maka di sinilah mula pergelutan berlaku. Mangsa seorang wanita, Nur Suzaili telah dirogol dan diliwat. Tidak cukup dengan tindakan tersebut, kekejaman terus berlaku. Mangsa turut dipukul tanpa belas kasihan sehingga menyebabkan 44 kesan kecederaan pada tubuh mangsa. Mangsa terus dijerut menggunakan kain pada leher sehingga menyebabkan kematian. Setelah mangsa meninggal, mayat Nur Suzaili kemudiannya dicampakkan di sebuah kawasan perumahan yang masih di dalam pembinaan di Bukit Tinggi, Klang dalam keadaan bogel. Berita kehilangan Nur Suzaili telah mengemparkan seluruh negara pada ketika itu. Pencarian hanya berjaya selepas 3 hari, mayat mangsa ditemui oleh orang awam. Setelah siasatan dijalankan, suspek utama dalam kes pembunuhan adalah Hanafi Mat Hasan berasal dari Bacok, Kelantan. Suspek kemudiannya ditahan polis di terminal bas Klang. Pada awal perbicaraan berlangsung, suspek utama Hanafi tidak mengaku, tambah pula dia cuba untuk mereka-rekakan cerita apabila memberitahu mahkamah yang beliau telah melihat mangsa turun dari bas dalam keadaan tergesa-gesa. Namun penipuannya gagal setelah pihak polis dan penyiasat telah menjumpai bekas air mani Hanafi di lantai bas dan di dalam rahim mangsa. Tambah pula, seorang pelajar sekolah menjadi saksi utama ketika kejadian melihat Nur Suzaili mengetuk cermin tingkap bas yang dipandu Hanafi dalam keadaan tidak terurus. Namun saksi tersebut gagal mengekori bas yang membawa mangsa kerana beliau hanya menaiki basikal. Kisah sebenarnya suspek Hanafi pernah berkahwin sebanyak 4 kali. Ketika kejadian ini berlaku, isteri Hanafi yang keempat masih dalam pantang, baru saja 2 minggu melahirkan anak.
Yang sangat menyedihkan, Suzaili adalah satu-satunya anak perempuan daripada 4 beradik. Ibu bapa Suzaili sangat sayang padanya sampai mereka sanggup cagarkan rumah untuk membiayai pelajaran Suzaili di luar negara. Perkara ini telah membuatkan pihak keluarga Suzaili sangat marah sepanjang perbicaraan dijalankan. Tetapi sikap Hanafi langsung tidak menunjukkan tanda-tanda keinsafan. Sepanjang perbicaraan hingga memperoleh keputusan muktamad, Tuhan tetap Maha Adil, keadilan telah berjaya ditegakkan. Suspek utama penjenayah ini telah dijatuhkan hukuman mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiksaan, iaitu dipenjara 20 tahun dan 12 sebatan atas kesalahan merogol dan hukuman gantung sampai mati di atas kesalahan membunuh. Kesudahan kes ini pada tarikh 19 hari bulan Disember tahun 2008, Hanafi maut di tali gantung di penjara Kajang, Selangor. Segalanya sudah ditakdirkan, mangsa berada di tempat yang salah pada masa yang salah kini menyebabkan mangsa menjadi mangsa kerakusan, seorang manusia yang sangat kejam. Sekiranya anda rasa ini bermanfaat, jangan lupa terus bersama Macam-Macam Trend Channel. Tekan butang subscriber serta locengnya sekali untuk notifikasi video baru yang dimuat naik. Salam mesra dan semoga sukses selalu. Sekian.